Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Bagi jemaat yang belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang Bapak Ibu untuk beribadah bersama kami di tempat ini. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Perkataan Tuhan Yesus ini bukan sekedar gambaran tentang kebutuhan dunia ini. Ini adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Injil telah dipercayakan kepada kita, bukan untuk disimpan, melainkan untuk diberitakan. Kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita harus terus mengalir kepada keluarga, sahabat, kota, bangsa, bahkan sampai ke ujung bumi. Ada yang dipanggil untuk pergi, ada yang menopang melalui doa, ada yang memberi, dan ada yang bersaksi di tengah kehidupan sehari-hari. Kita semua dapat mengambil bagian untuk menghayati dan meresponi panggilan ini. Gereja mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama hadir dalam Mission Worship Night. Sebuah malam untuk bersama-sama menyembah Tuhan, berdoa bagi jiwa-jiwa, mendengar suaranya, dan membiarkan Roh Kudus menyalakan kembali api misi dalam hati kita. Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 18.00 di gedung utama GKA Gloria Pacar. Mari menyembah, berdoa, pergi, dan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Kami juga mengundang seluruh Bapak dan Ibu untuk hadir dan bersatu dalam doa, mendoakan jemaat, gereja, bangsa dan negara, serta dunia ini. Kami berdoa untuk Anda setiap Sabtu jam 9 pagi via Zoom. Demikian pengumuman hari Minggu ini. Mari terus menjadi berkat bagi keluarga, daya bagi gereja, dan terang bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Tembus jalan gelap.
Shalom Bapak Ibu, jemaat sekalian, selamat pagi. 各位弟兄姐妹早安， Selamat datang dan bertemu kembali di dalam kebaktian di bulan misi ini. 很高兴今天大家可以聚在一起，在这个财传业敬拜。 Kita percaya kita hadir di sini bukan karena kebetulan, tetapi Allah pencipta kita yang mengundang dan menghantar kita di tengah segala keberadaan kita. 我们相信，我们今天可以来到这里，不是我们的心意，乃是神自己带领，使我们来到他的家，遇见他。 Mari Bapak Ibu, kita berdiri, mengambil waktu untuk bersaat teduh, mempersiapkan hati pikiran kita masuk di dalam ibadah. 那大家预备心做默祷。 Berdiamlah. Ibadah kita pada pagi hari ini kita selenggarakan dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Karena itu turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. 我们的帮助是依靠造天地的耶和华而来。 愿我们三位一体上帝、圣父、圣子、圣灵赐福今天早晨的机会。阿门。 Hormat diberi. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. 愿神怜悯我们，赐福于我们，用念光照我们，好叫世界得知你的道路，万国得知你的救恩。神啊，愿列邦称赞你，愿万民都称赞你，一同念。 愿万国都快乐欢呼，因为你必按公正审判万民，引导世上的万国。Bapak Ibu, kita bersyukur pagi ini kita boleh datang kepada Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus. 很感谢神，因为今天借着他爱子耶稣基督，我们可以来到他的家。
Yesus Kristus yang telah mengaruniakan keselamatan bagi kita dengan menyerahkan nyawanya di kayu salib. 他为我们牺牲了自己，在十字架上担当我们的罪，使我们成为蒙恩的人。 Terpujilah Allah atas karya penebusannya yang mulia ini. 我们感谢神将奇妙的恩惠与救恩。 Mari kita sembah agungkan Allah kita. Kemuliaan bagi Allah. 让我们高声赞美神的恩典，荣耀他的名。 Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kau berdosa. Dia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Kenapa menebus dan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan semua dosa betapapun besarnya, Dia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Kenapa penebuslah mulia baginya. Bapak Ibu, saat ini kita mau menaikkan doa pengakuan dosa. 因为我们要去赦罪了。 Mari kita datang kepada Allah yang kudus. Kita orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia-Nya. 让我们罪人就近他圣洁的上帝， Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Ya Tuhan, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami adalah orang-orang yang kotor dan banyak dosa. 主啊，在你面前，我们是一个罪人。 Kami di sini adalah umat yang telah ditebus oleh-Mu, yang telah menerima keselamatan, bukan karena kami layak, bukan kami lebih baik dari orang lain Tuhan, tapi semata-mata karena anugerah-Mu.
我们今天我们得救，并不是我们配得，但是因为你的恩典拯救了我们。 Namun sering Tuhan, kami tidak menghargai anugerah-Mu. 许多时候，我们从来没有在心里尊敬你。 Kami memang membaca dan belajar firman-Mu, namun kami sering tidak taat firman-Mu, mengabaikan perintah-perintah-Mu. 我们这样天天读经祷告，但是在我们日常生命中，我们常常不顺从你。 Tanpa kami sadari, kami sering mengandalkan diri sendiri, kehendak kami sendiri. 我们常常按照我们随意的意念，随时按我们所要的去行。 Kami mengejar apa yang kami anggap baik daripada mencari perkenanan Tuhan. 我们总是追求我们做得很好的，我们愿意去追求，却忽略了你自己的心意。 Di dalam kehidupan kami, pekerjaan atau bahkan di dalam pelayanan kami. 在每日的生活里，在我们每个工作里，我们远离了你。 Ampuni kami Tuhan. 求你赦免我们的罪。 Terima kasih Tuhan, Engkau terus-menerus setia kepada kami di tengah ketidaksetiaan kami. 主啊，我们感谢你，在我们不忠时候，你永远仍然是信实的上帝。 Tuhan, kami juga mau menyerahkan setiap kami di sini. 主啊，我们再次把今天再次把我们心全然交在你手中。 Engkau lihat Tuhan, ada di antara kami yang menghadapi pergumulan yang begitu menghimpit. 主啊，你知道我们之间有许多的征战，常常压迫我们。 Ada kami yang sedang berjuang di dalam ekonomi, di dalam pekerjaan kami. 在我们经济中这些困难时刻，主，你知道我们仍然缺乏。 Kami yang sudah lama berdoa menunggu jawaban Tuhan. 主，我们向你祷告了。 Tuhan, mari kiranya Engkau mau buka jalan bagi kami. Tunjukkan jalan yang harus kami tempuh. 愿主你向我们显明你开的路，叫我们明白当走的事。 Ada kami yang sedang bergumul di dalam penyakit, kami yang sedang sedih karena mengalami masalah keluarga. 在我们生病的弟兄姐妹，主啊，他们在征战中，你帮助特别他们家里的征战。 Tuhan, kepadamu saja kami mohon pertolongan. 主啊，我们这是仰望求告你的名， Karena Engkau tahu yang terbaik bagi kami sesuai dengan kehendak-Mu. 因为你明白我们心意，愿你按你的心意搭救我们。 Kami juga berterima kasih bisa datang ke rumah Tuhan pagi ini untuk berbakti. 我们感谢你今天早上可以来到你的家敬拜你。 Suatu hari yang kami rindukan Tuhan, bisa menyanyi, memuji Tuhan dan menyembah-Mu. 这是我们极大的快乐，我们可以在这里赞美荣耀你的名。 Ajar kami Tuhan, ketika kami duduk di sini, kami bukan hanya penonton, tapi kami ikut bernyanyi dan hati kami dipenuhi puji-pujian untuk Tuhan. 当我们人在这里的时候，我们心在这里，让我们也诚心从心里面让赞美你， Karena Tuhan ada di sini, di dalam ibadah kami ini. 因为你在此，在你的家里。 Berbicaralah dan perbaharui kami dengan pemberitaan firman-Mu. 愿你赐福我们，更新我们的灵命， Terpujilah Engkau Tuhan dan jadilah kehendak-Mu. 愿我们荣耀你的名。 Semua doa kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉主耶稣基督的生命，我们求告你， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, inilah berita anugerah bagi kita semua yang telah mengaku dosa. Diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. 今天的恩典信息是采自《使徒行传》10章第43节，众先知也为他做见证，说：凡信他的人，并因他的名得蒙
赦罪， Jemaat dipersilakan duduk. 为众请坐。 Bapak Ibu Saudara, Injil Matius mencatat, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. 马太福音讲说，他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。 Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. 于是主耶稣对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少。” Sebuah lagu kita nyanyikan. Tuhan, ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Tuhan. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Saudara, ketika kita belum bisa pergi ke tempat-tempat jauh di ujung bumi mengabarkan Injil, 弟兄姐妹们，当我们还没有机会去遥远的地方传他的福音， maka biarlah kita mengambil bagian yang ada di depan mata kita, 那我们就在我们所能做的，我们行出来， menyaksikan Kristus dan penebusannya kepada orang-orang sekitar. 让我们见证每个遇见他的人可以得着福音， Membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. 带来许多的盲灵可以来见耶稣基督。 Bapak Ibu, ambillah waktu pribadi berdoa, mohon Roh Kudus menolong kita, memberi kita hati dan keberanian untuk bersaksi bagi Kristus. 让神灵帮助我们祷告，使我们也有这样的科目去传福音。 Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu.
Mari Bapak Ibu kita merespon pujian ini dengan Tuhan ini tugas kami. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Tarunglah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Amin. Bapak Ibu dipersilakan berdiri, kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat untuk misi. 我们要为吉祥寺做一个代祷。 Pertama kita akan berdoa untuk gempa bumi yang terjadi di Maumere di NTT. Di- Lalu kita akan berdoa untuk pelayanan kenosis di Surabaya, untuk penjangkauan anak-anak dari suku M, berdoa untuk kerjasama dengan Perkantas. Kedua kita akan berdoa untuk BBS di Pulau M, untuk pelayanan penjangkauan anak-anak melalui pendidikan non-formal, kebutuhan guru pria, dan kerjasama dengan Baptis Hong Kong. Untuk pokok doa ini akan dipimpin oleh Pendeta Kango. Mari jemaat sekalian kita berdoa. Tuhan, di dalam kesempatan berjemaah pagi hari ini, kami umat-Mu bersama-sama mau mendoakan untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT, di Flores yang sedang mengalami korban gempa. Tuhan, ada korban yang meninggal, ada korban yang terluka, ada yang kehilangan, berbagai bangunan yang hancur. Tuhan, kami tidak bisa berbuat banyak, kami berdoa kiranya Tuhan sendiri akan menolong mereka, Tuhan, yang sedang dalam kesedihan, dalam penderitaan ini. Engkau akan melawat mereka, Tuhan, supaya Tuhan mereka ada pertolongan-pertolongan bantuan baik dari pemerintah maupun dari lembaga, dari organisasi, semuanya bisa menyampaikan kepada mereka. Yang berkorban-korban semuanya juga boleh tertolong dengan baik. Tuhan, tolong pulihkan kondisi pasca gempa di NTT, di Flores ini, Tuhan, supaya mereka bisa pulih kembali. Tolonglah supaya mereka yang berharap kepada Tuhan, Engkau akan hadir, Engkau akan tolong mereka, Tuhan. Kuatkan dan hiburkan saudara-saudara kami ini, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam kesempatan bulan misi kami juga bersyukur boleh bersama-sama mendoakan pekerjaan misi yang boleh dikerjakan oleh gereja kami. Kami mengingat pelayan kepada anak-anak, Tuhan, yang begitu berharga. Tuhan, kami mau doakan untuk pelayan yang ada saat ini, pelayan kenosis. Tuhan menolong pekerjaan ini, Tuhan, pelayanan misi ini, supaya anak-anak yang belajar di bimbingan belajar kenosis ini, mereka juga boleh dibimbing menjadi anak-anak yang berbakti sama orang tua, anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang berprestasi, Tuhan. Berikan pengurus, berikan guru-guru yang punya hati untuk boleh mengajar, membimbing anak-anak ini, Tuhan, boleh bertumbuh baik secara intelek, secara karakter. Tuhan, tolong berkati pelayanan ini. Kami juga mau mengingat bimbingan belajar siswa yang Tuhan juga sudah berikan pada gereja kami di satu tempat yang sulit, Tuhan. Namun Tuhan, Kau sudah bekerja secara luar biasa. Engkau sudah menolong keluarga yang melayani di sana. Engkau juga sudah menolong saudari Leni dan keluarga bisa menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk boleh membawa anak-anak Tuhan yang tadinya mereka juga ketinggalan, tapi mereka saat ini boleh dibimbing dan boleh maju di dalam akademis, bahkan karakter juga, Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyertai keluarga di tempat ini. Kau menyertai keluarga Bu Petrus yang melayani, Tuhan,
supaya mereka boleh terus dipakai Tuhan menjadi berkat bagi anak-anak yang di sana. Berkati juga saudari Leni yang juga Tuhan pakai untuk mengajar di beberapa sekolah negeri. Tuhan, biarlah Engkau pakai anakmu ini Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk boleh memberkati supaya anak-anak yang belajar di bimbingan belajar BBS ini, mereka boleh menjadi anak-anak yang berprestasi dan berkarakter yang baik. Kami rindu, kami mau doakan supaya anak-anak baik yang belajar di Kenosis maupun yang di BBS, kelak mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang berkarakter dan juga berakademis yang baik juga, berprestasi di dalam pendidikan mereka. Inilah doa yang kami naikkan Bapa. Kami mohon semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk pelayanan TK Pelita Kasih Mulia. Doakan untuk anak-anak yang belajar di TK Pelita Kasih Mulia dan penjangkauan bagi keluarga mereka. Kemudian kita juga akan berdoa untuk pelayanan misi di suku MD Sulawesi Barat. Untuk pokok doa ini akan dipimpin oleh Bapak Ebenezer. Tes. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyafaat kepada Allah dan saya yang akan memimpinnya. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang baik yang senantiasa kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau boleh memberikan kepada gereja kami berbagai pelayanan misi. Dan pada saat ini hamba ingin berdoa dan menyerahkan untuk beberapa pelayanan misi ya Tuhan. Bersyukur untuk TK Pelita Kasih Mulia ya Tuhan. PAUD yang ada di Sidoyoso ini, Engkau percayakan kami beberapa tahun ini dan sekarang ini ada 65 anak yang boleh belajar di sana ya Tuhan. Kami bersyukur ada beberapa anak-anak yang sudah boleh bergabung dengan sekolah minggu di Sidoyoso. Dan juga ada orang-orang tua yang boleh dijangkau untuk boleh beribadah di Sidoyoso Tuhan. Karena itu kami ingin berdoa dan menyerahkan untuk kerjasama rekan-rekan yang ada di PAUD dan juga yang ada di pengurus Sidoyoso dengan Pak Anggiat, biarlah mereka boleh bekerja bersama-sama. Sehingga Tuhan melalui PAUD ini, melalui platform ini boleh menjangkau banyak anak-anak, boleh menjangkau orang-orang tua. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menolong juga anak-anak dari keluarga-keluarga yang tidak mampu sama sekali ya Tuhan. Tuhan memberkati akan pelayanan PAUD ini, Tuhan kami serahkan juga para guru ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Ibu Sri yang menjadi koordinator. Biarlah Engkau juga berikan dia hikmat bijaksana di dalam memimpin para guru. Sekali lagi ya Tuhan, supaya guru-guru ini boleh mengajarkan bukan saja secara pengetahuan, tapi lebih daripada itu Tuhan, boleh membawa mereka mengenal Kristus. Mereka boleh diselamatkan melalui pelayanan PAUD ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk satu pelayanan yang cukup sulit, boleh menjangkau satu suku terabaikan yang ada di Sulawesi Barat, yaitu suku MD. Kami serahkan Tuhan beberapa tahun pelayanan ini, biarlah Engkau yang pimpin, Tuhan biarlah Engkau juga memberkati, ada mobilisasi dengan gereja GMII di Provinsi Sulawesi. Biarlah ya Tuhan, boleh ada bekerja sama yang baik untuk boleh menjangkau suku MD dan juga suku Aluk Tadolo. Bapak kami juga berdoa bagi pelayanan digital ministry untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada suku M. Engkau juga yang boleh memberkati rekan-rekan yang terlibat di dalam pelayanan penjangkauan melalui digital ministry ini. Beri mereka hikmat, beri mereka kerjasama yang baik ya Tuhan. Sehingga melalui pelayanan ini ada banyak suku-suku MD boleh dimenangkan. Tuhan kami juga berdoa bagi utusan lintas budaya, yaitu Pak A dan juga Pak R di daerah Sulawesi Barat. Engkau yang sudah menempatkan mereka di sana Tuhan. Engkau juga menyertai mereka dengan kuasa-Mu. Karena dengan kuasa-Mu itulah Tuhan, mereka boleh menjangkau jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa ini boleh dimenangkan bagi-Mu ya Bapa. Berdoa juga bagi mobilisasi dengan gereja Kibait yang akan dimulai pada Oktober 2026 ini. Biarlah Engkau tolong Tuhan.
melalui kerjasama ini, berjejaring ini, kami boleh menjangkau suku MD ini juga. Tidak lupa hamba juga terus berdoa bagi ada banyak lembaga-lembaga misi ataupun gereja yang bersama-sama melayani dan menjangkau suku MD ini. Tuhan, biarlah Engkau juga berikan supaya ada jejaring, ada kerjasama yang baik. Biarlah boleh menjangkau suku MD ini dan kami boleh melihat satu ketika kelak Tuhan, ada gereja yang boleh beribadah di dalam suku MD ini. Terima kasih Bapa, kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau akan berkarya dengan luar biasa. Sehingga ada banyak jiwa-jiwa, ada banyak suku yang belum dijangkau. Mereka boleh dijangkau bagi kemuliaan dan hormat, puji bagi namamu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因神灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信神灵，我信12更的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak pernah menyembunyikan kasih-Nya. 亲爱的弟兄姐妹，主耶稣从来没有隐藏他对我们的爱。 Dia mau membagikan terang dan kasih-Nya melalui tangan dan kaki kita. 借着我们的手，我们就显明他的爱。 Mari kita merespon, pakai aku Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. 让我们成为别人的祝福。 BV akan menyanyikan ayat pertama. Di dalam dunia peduliku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat dalam itu yang susah dihidupkan. Bersama-sama, Tuhan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran
pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Kita nyanyikan refrennya bahasa Mandarin. 借我是恩福，借我是恩福，借我生命，荣耀主名。借我是恩福，救主的我救，借我是恩福，是他人的救。 Mari jemaat sekalian kita sekali lagi berdoa. 让我们再次祷告。 Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh menjadi saluran berkat di dalam hidup kami. 主，我们感谢你，我们可以成为师傅的管道。 Kami bukannya orang yang hanya terus mencari berkat untuk diri sendiri, tapi kami mau menjadi berkat yang dari Tuhan kepada orang lain. 主，你帮助我们，不是领受福气，但是我们可以关爱，使我们向别人可以成为祝福的管道。 Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami yang sungguh membutuhkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. 主，科目你的真理坚固我们的心。 Di tengah pergumulan yang ada di negara kami, Tuhan, kiranya pagi hari ini firman Tuhan boleh berbicara kepada kami. 主啊，今年我们国家有许多征战的事，求你帮助，让我们今天明白。 Kami mau mensyukuri kami boleh lahir, boleh tinggal di Indonesia, dan Indonesia boleh merayakan HUT ke-81 besok hari ya Tuhan. 我们感谢你，你师傅我们可以记在印尼，你师傅我们81周年的国庆。 Kami mau berdoa Tuhan, apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam hidup kami, di negara kami ini. 主，我们愿意，主你帮助我们，让我们明白怎么为我们的国家做工。 Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini. 你就你的话，你向我们每个人显明。 Tolonglah kedua hamba-Mu, pakailah menjadi saluran firman Tuhan kepada kami semua. 主，你帮助两位仆人成为祝福的管道。 Dan terlebih adalah kiranya Roh Kudus yang mengurapi kami semua Tuhan untuk boleh mendapatkan firman Tuhan pagi hari ini. 让我们求你自己神灵师傅我们每个人，让我们明白你的心意。 Kami mohon doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们将祷告是奉主耶稣基督的名求的。 Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. 大家平安。 Ya, kita sungguh bersyukur memasuki HUT Indonesia yang ke-81 besok ya. 我们感谢神，明天我们可以庆祝我们81周年的国庆。 Walaupun boleh jujur kalau kita sekarang sedang bingung atau banyak orang yang pesimis melihat negara kita ya. 我们明白许多人对我们国家的前途叫做担忧。 Beberapa hari yang lalu Presiden kita menyampaikan pidato di depan MPR DPR ya. 几天前，我们总统在国会演讲， Reaksinya macam-macam gitu ya. 当然每个人有不同的看法与反应。 Ya dari Bapak Ibu, mari kita coba merenungkan masih adakah masa depan di Indonesia ini. 那么试想，印尼还有前途吗？ Mungkin ada orang yang berpikir beberapa waktu yang lalu banyak muncul tagline kabur saja dahulu, kabur saja dulu. 可能我们注意到最近网络上有一些人让我们去逃避
离开这个国家， Atau mungkin tinggal dan berjuanglah dulu. 或者是我们愿意在这里尽我们的本分去帮助来为国家奋斗。 Kalau beberapa waktu tahun yang lalu kita dengung-dengungkan Indonesia emas tahun 2045. 那么有人说，2045年成为黄金的印尼。 Tentunya harusnya bisa ya kalau Indonesia negara yang kaya, negara penduduknya banyak, negara yang strategis, itu akan menjadi negara Indonesia emas tahun 2045, 100 tahun setelah merdeka. 我们渴望，如果我们每个国民都有这样的心，建好国家，在2045，我们100周年的时候，会成为黄金印尼。 Ada di list di layar itu Indonesia emas itu yang kita impikan bangsa kita ini. 我们渴慕我们国家真的可以成为黄金时代的印尼。 Kalau Indonesia punya semboyan Garuda punya Pancasila itu menjadi satu filsafat hidup bagi bangsa negara kita, pasti bisa. 因为我们有潘查西拉五项原则，我们深信，如果每个人都愿意去行出来，我们国家就可以成为强大。 Tapi kalau lihat perkembangan akhir-akhir ini, apakah Indonesia emas atau Indonesia cemas? 那么，但是我们可能有一些怀疑，是不是可以大票，或者我们成为一个落后的国家？ Ada teman yang mengatakan Indonesia maju atau Indonesia malu. 就是有的人说是前进的印尼，或者猛秀的印尼。 Ya, kalau melihat perkembangan ekonomi, perkembangan sosial politik, banyak korupsi terjadi di mana-mana, ini sungguh membuat kita merasa, aduh, masa depan madesu ya, masa depan suram. 让我们注意到天天所经历的许多贪污不法的黑暗的事，我们叫做担忧。 Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat firman Tuhan yang boleh menguatkan kita. 让我们看一段经文，希望可以兼顾我们每个人的心。 Di dalam bulan misi, di dalam menghadapi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia, apa firman Tuhan yang katakan kepada kita? 那么正在拆船业，而且明天我们要庆祝我们国家，让我们从圣经上看，我们应该怎么样行。 Masa kita ada di dalam dunia ini di Indonesia hanya kebetulan? Apa sebenarnya maksud Tuhan kita ada di dalam dunia, kita hadir di Indonesia ini? 那么，当我们身在印尼，就在印尼生活，神在我们身上要做什么事？ Nah, pertanyaan yang sama sebenarnya juga pernah dialami oleh umat Israel di dalam perjanjian lama yang akan kita baca bersama pada pagi hari ini. 因为我们要读的经文，以色列民族所遭遇的，好像我们今天的境况。 Saya akan membacakan firman Tuhan pagi hari ini yang mendasari perenungan khotbah pagi hari ini dari Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai dengan 7. Saya bacakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang kuangkut ke pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ayat 5, dirikanlah rumah dan tempatilah, buatlah kebun dan nikmatilah hasilnya. Ayat 6, ambillah istri dan perolehlah anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikan suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Bertambah banyaklah di sana dan janganlah berkurang. Ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. 那么今天的经文我们要念耶利米书29章第4到第7节。第4节，经上说：万军之耶和华以色列的神对一切被掳去的，就是我使他们从耶路撒冷被掳到巴比伦的人如此说：你们要盖房屋，住在其中，栽种田园，吃其中所产的，娶妻生儿女，为你们的儿子娶妻，使你们的女儿嫁人，生养众多，在哪里可以生儿养女在哪里生养众多，
不致减少。我使你们被掳到的哪个城，你们要为哪个城求平安，为哪城祷告耶和华，因为哪城的平安，你们也学着的平安。 Nah, Bapak Ibu, kita akan merenungkan satu tema, yaitu dipanggil menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. 那么今天的信息主题是蒙召成为国民的祝福。 Itu nggak tahu kenapa tulisan berkatnya kok bisa tiba jadi besar gitu ya. Berkatnya, tulisan berkat jadi besar, mungkin supaya menarik gitu ya. 那么我们看荧幕上有写 Katanya 出来的， Katanya kalau gereja yang khotbahnya berkat-berkat terus banyak orang datang gitu ya. 有人说一个师傅的教会会有许多的会友。 Tapi khotbah hari ini bukan supaya memperoleh berkat, tapi dipanggil menjadi berkat. 但是 Beda ya. 那么今天的信息不是要我们单单求神的祝福，但是我们要成为别人的祝福， Nah, apa 有一些 hubungan- 分别。 Apa hubungannya Bapak Ibu ayat firman Tuhan tadi dengan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia? 那么刚才的经文和师傅印尼有什么分别呢？ Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat latar belakang ditulisnya kitab Yeremia pasal 29 khususnya, 当我们注意到学耶利米书29章那个时候的背景来想， ya judulnya di sini dikatakan surat kepada orang-orang buangan di Babel. 那么主题是说，这个信息是给被掳到巴比伦的犹太人。 Jadi ini Nabi Yeremia menulis surat kepada orang-orang buangan yang di negara asing atau di Babel yang ditawan oleh Raja Babel atau Nebukadnezar. 那么这个信是从耶利米先知所写的书信，是赐给在巴比伦在尼布甲尼撒王统治下的犹太人。 Jadi Bapak Ibu bayangkan bangsa ini itu di dalam tawanan bangsa asing. 那么犹太人是在别的民族的统治之下， Kira-kira perasaan mereka bagaimana Bapak Ibu? 我们可以事实上去感受是什么味道。 Lebih susah, lebih khawatir, lebih cemas daripada kita atau tidak? 那么我比我们今天更困难，或者是没有。 Meskipun kita ini boleh dibilang bangsa atau suku yang minoritas di negara kita, tapi tidak seberat bangsa Israel pada waktu itu. 虽然我们华人在这里是属于少数民族，但是比起来没有那个时候以色列人的困难。 Bayangkan bangsa yang ditawan, dibuang di bawah negara Babel, mereka sangat frustrasi sekali. 那么你想象一个民族被掳到别的国家统治下，是非常的忧虑、伤心。 Mereka sangat merindukan akan tanah perjanjian, tanah Palestina. 他们非常渴望他们所应许的就是巴勒斯坦地， Tapi mereka ada di negara jajahan di dalam bangsa Babel. 但是他们现在却居在别的国家的统治之下。 Mereka mungkin sangat berharap kapan bisa kembali ke tanah air gitu ya. 他们天天所想的就是什么时候回到自己的祖国。 Mereka sangat frustrasi dan tidak tahu harus mengerjakan apa di negara Babel itu. 他们非常失望，不知道在异国怎么样过日子。 Tapi di sanalah Nabi Yeremia menulis surat Yeremia pasal 29 ini. 就在那个时候，耶利米先知给他们一封信。 Pikirnya bangsa Israel, waduh kami ini celaka, kami ini pasti hancur begitu ya. 那么可能他们是不是我们前途没有了？ Tapi kalau kita lihat Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan demikian. 但是我们看到耶利米书29是一节，他这样写道： Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. 那么耶利米就写道：耶和华说，我知道我向你们所怀的意念是平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末恶有指望。 Jadi bangsa ini merasa, waduh celaka kami menjadi tawanan, hancur sudah masa depan 因为以 kami. 色列人觉得我们没有前途，我们在这里要昏睡了。
Tapi justru Tuhan mengatakan tidak, aku mempunyai rancangan damai sejahtera masa depan yang baik untuk kamu. 但是神显明没有我有好的意念，是为了叫你们幕后有指望。 Tapi Bapak Ibu, jujur di dalam zaman itu ada banyak nabi-nabi palsu 那么那个时候有许多的假先知， yang juga menghibur bangsa ini. 他也是同样去安慰以色列民。 Tapi Yeremia mengatakan kamu tinggal di sana sampai 70 tahun. 但是耶利米书记载，你们要在他们统治下70年。 Tapi nabi-nabi palsu mengatakan tidak, sebentar lagi kamu akan dibebaskan. 但是假先知说不会的，因为犹太人就可以的释放。 Jadi kita harus hati-hati, banyak nabi-nabi palsu, pengkhotbah palsu yang sering menghibur tapi bukan firman Tuhan, Bapak Ibu. 那么就在现在，我们也常常经历许多的假先知、假的神的仆人，给我们一个空洞的允许。 Nah karena itu dari Yeremia pasal 29 ayat 47 kita akan belajar 3 hal penting bagi kita sekalian. 那么我们从今天所读的经文可以学习几件重要的事， Yaitu 3 judul, dipanggil, diberkati, dan memberkati. 就是第一，就是被呼召要成为祝福，被祝福；第三，成为祝福的管道。 Nah Bapak Ibu saya ajak, mari kita merenungkan apa maksud dipanggil. 那么来在此思想什么叫做被呼召？ Dari ayat Yeremia kita belajar bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk menempatkan kita dengan tujuan dari Tuhan. 但是神呼召我们，叫我们住在营里，我们有这样的工作。 Coba perhatikan Yeremia 29 ayat 4 mengatakan, kepada semua orang buangan yang kuangkut dari Yerusalem ke Babel. 你们注意到，就是神对以色列民族说，就是我对一些被掳去，就是被掳到巴比伦的以色列人讲说。 Jadi orang-orang Israel, orang-orang merasa, wah kita ini celaka di Babel, kita hancur di Babel. 那么那个时候，以色列人认为我们被掳到巴比伦，那么我们民族的前途就没有希望了。 Mereka berpikir, wah ini nasib buruk kita ada di Babel ini. 他们觉得是我们的命运不好。 Tapi Tuhan mengatakan, tidak, aku yang menempatkan kamu di sana. 但是神对以色列人说：“不，是因为这是我的旨意。” Jadi ada kedaulatan Allah, ada divine sovereignty. 神在一切事上有他的主权。 Jadi Bapak Ibu kita belajar bahwa sebagai orang percaya, orang anak-anak Tuhan, kita percaya dimanapun kita berada, itu ada penempatan yang dari Tuhan. 身为神蒙召的人，我们要坚信，无论我们在什么地方，我们经历什么，乃是出于神自己的主权与管理。 Kita jangan pernah menyesali, oh aku lahir dari keluarga ini, aku lahir menjadi bangsa ini, kenapa aku tidak lahir menjadi warga negara yang hebat di luar negara lain begitu. 你不必觉得费心，为什么我住在这里，我生在这个家庭，我经历这样的挑战。 Tapi kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan menempatkan kita. 所以我们深信，无论任何经历，神是按他的心意把我们安置。 Tapi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan benar-benar menempatkan saya di Indonesia saat ini? 问题是，神啊，是不是今天你按你的心意把我们放置在印度尼西亚？ Lalu apa maksud Tuhan, misi Tuhan, saya ada di tengah-tengah bangsa ini? 那么你在我们印度尼西亚之中，你是给我们怎么的意向与使命？ Saya bukan pemimpin negara, saya hanya pengusaha biasa, pedagang biasa, profesi biasa. 我不过是普通的人，可能是受一些小生意、有企业的人。 Saya mungkin ibu rumah tangga, saya mungkin pelajar. 我只不过是家庭主妇，我不过是一个老师。 Tapi Bapak Ibu kalau kita bayangkan kita jauh lebih baik daripada bangsa Israel yang ada di tawanan Babel. 但是我们读刚才的英文，我们应该明白，我们今天的境况比那个时候的犹太人更好。 Kita jangan bermimpi hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. 我们不用自己去想象
在神以外的旨意。 Tapi mari kita terus mengandalkan Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau aku kerjakan di negara ini, di bangsa ini. 我们天天祷告神的信，让我们知道我们当做的事。 Ada satu tokoh yang cukup kita kenal yaitu Yusuf, Bapak Ibu. 那我们认识一个人叫做约瑟， Yusuf ini dipanggil oleh Tuhan. 约瑟是蒙神恩召的人。 Yusuf tidak pernah merencanakan dia ada di Mesir. 约瑟从没有计划过他有一天在埃及。 Boleh dibilang secara manusiawi Yusuf itu kecelakaan ada di Mesir. 可以说，约瑟被卖到埃及是一种灾祸， Karena dia dikhianati oleh saudara-saudaranya, dijual ke penjual budak. 因为是他的哥哥们把约瑟当作奴隶卖给埃及人， Betul Bapak Ibu, dia kecelakaan kan? 是不是一种祸事？ Dia dijual, dikhianati oleh keluarga saudara-saudaranya sampai dia menjadi budak di Mesir. 他的哥哥们把他卖给埃及做奴隶。 Tapi sebagai orang percaya, anak Tuhan, apakah Tuhan tidak jaga, Tuhan tidak pelihara? 那我们知道，身为神所见证的人，是不是神任凭他经历困难？ Singkat cerita kita semua tahu bahwa Yusuf akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. 那我们知道，约瑟最后神使用他成为在埃及国王第2个人。 Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu ceritanya nanti boleh baca di kitab Kejadian ya. 那你们要知道的这个是可以读创世纪。 Dan ketika saudara-saudara Yusuf ketakutan ketika bertemu dengan Yusuf yang pernah dikhianati itu, apa kata Yusuf kepada mereka? 当约瑟有一天遇见他们求他的哥哥们，约瑟怎么样面对他们的哥哥？ Satu perkataan yang luar biasa dari seorang yang beriman. 那么是约瑟讲的意思是出于一个有坚固信心的人所讲的话。 Di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20 mengatakan demikian. 在创世纪50章20节讲写道。 Memang kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekanya untuk kebaikan. 约瑟对他的哥哥们说：“从前你们想要害我，但上帝的意思是好的，要保全许多人的性命，我成就今日的光景。” Tadi akhirnya Bapak Ibu Yusuf menyadari bahwa dia ada di Mesir. Dia dipanggil oleh Tuhan bukan untuk kepentingannya sendiri-sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak. 后来约瑟清楚知道，他能够来到埃及受苦，然后成为神的工作，是为了成为神所许的美好的祝福。 Allah memanggil Yusuf bukan hanya untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya saja, tetapi untuk menyelamatkan banyak orang. 上帝召约瑟来使用他，不是成为他个人应当自己的祝福，但是约瑟神重用他成为许多人的祝福。 Bapak Ibu, kisah Yusuf ini bukan dongeng, tapi ini kisah nyata. 约瑟的故事不是故事，但是真正的发生。 Kalau Bapak Ibu tertarik silakan membaca kitab Kejadian bagian belakang ya. 你们要清楚的话，你们一会回家可以念创世纪。 Jadi dari sini kita belajar Bapak Ibu bahwa Tuhan menempatkan kita bukan untuk kecelakaan, tetapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. 那么我们从这里学到一件事：神赐给我们不是为了一些不对的事，乃是要成为多人的祝福。 Ada satu perkataan mengatakan, where God blesses you, He has a purpose for you. Kalau Tuhan menempatkan kita dimanapun, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. 如果神定义把我们放在什么地方，那是为了我们要达到神所制定的目标。 Ini benar-benar dan bukan satu omong kosong Bapak Ibu. 这不是空话。 Saya cerita sedikit bagaimana pengalaman saya ketika praktek pertama kali saya sekolah Alkitab. 那么在这里，我顺便分享一下起初我怎么样在神学院开始读神学。 Saya tidak punya rencana awalnya bisa sekolah di SBC di Singapura. 我起初并没有计划要去新加坡神学院念书。 Dan ketika tahun pertama Inggris saya hancur,
saya juga kepikiran karena keluarga di Indonesia, saya harus praktek di satu kelas tahun pertama harus praktek. 那么我也很吃惊，那个时候有许多困难的事，在我的家庭，在我的许多征战中，但是我一定要在那里休息，而且行出来。 Dan karena ketinggalan, saya akhirnya nggak dapat itu praktek itu banyak ya pilihan gereja-gereja dan semuanya. Saya nggak bisa milih semua, terakhir baru saya kedapatan yang terakhir yang tidak harus saya ambil. 那么其实我心里想选择一些好的教会，但是因为没有机会，我不得不领受所不愿意的。 Kepingin saya itu bisa praktek di gereja yang bahasa Indonesia. Waktu itu hanya satu ya, namanya Orchard Presbyterian Church. 那么我渴望可以用印尼语来讲道，就是在欧洲的Presbyterian 教会。 Sekarang banyak ada Hok Im Tong, ada GKY, banyak gereja di sana. 但是今天在新加坡有许多讲华语的教会。 Ya singkat cerita akhirnya saya nggak bisa harus memilih praktek di sekolah secondary school, salah satu secondary school di Singapura. 因为我没有机会，所以我在一个次等的学校教书。 Jadi bayangkan Bapak Ibu, uncle kayak saya sudah usia itu waktu 38 masuk ke secondary school yang begitu banyak ribuan siswa dan Inggris saya broken English, saya sangat frustrasi. 那个时候我还是38岁，但是我的责任就是在一些很大的教会去侍奉，但是时候我有极大的压力。 Satu minggu harus 2 kali siang hari pergi ke sekolah itu menjadi konselor di sekolah itu. 那么1个礼拜2次，我应该去学校成为辅导员。 Saya sangat frustasi, Tuhan, kenapa saya kok ada di tempat ini? 我对神说，我非常费心失望。 Tapi Bapak Ibu tahu bahwa setelah lewat semuanya, saya baru tahu, oh ini maksud Tuhan. 但是当我经历这一切的时候，我明白神有他的旨意。 Saya selesai sekolah, saya pelayanan di Siensin, saya pelayanan di Sekolah Gloria. 那么毕业以后，我来到4岁，在先心，在永耀堂教会侍奉。 Tadinya saya nggak punya bayangan, nggak punya pengalaman sama sekali mengenai anak remaja dan mengenai sekolah. 那个时候我真的没有教过少年人怎么样去应对、去教导他们。 Jadi Bapak Ibu percaya bahwa setiap yang Tuhan tempatkan dimanapun Bapak Ibu berada, itu ada maksud Tuhan. Amin. 所以我们要认识到，我们任何情况、任何事，神有他的旨意。 Tidak perlu harus hamba Tuhan. Semua orang yang percaya Tuhan, anak Tuhan, Tuhan punya rencana dalam hidup kita masing-masing. 我们每一个人都有不同的境遇，但是每一个人在神面前都有他的安排与作为。 Ini kebetulan saya ambil satu contoh yaitu William Wilberforce, seorang politisi Inggris. 那么今天我讲一个事，就是 William Wilberforce 先生，他是在英国的政治家。 Orang pikir kalau jadi politisi itu selalu negatif ya. 其实我们认为成为政治家一定是不对的， Tetapi William Wilberforce justru dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk memperbaiki sistem yang tidak adil pada zamannya. 但是 William 蒙神召他成为一个政治人物，在英国的国会里有一些改良的工作。 Kalau politisi sekarang di negara kita mungkin harus menghadapi budaya korupsi yang terjadi. 那么今天在印尼的议会会员，可能所面对的就是一些贪污的事。 Tapi William Wilberforce ini dipakai Tuhan untuk memperbaiki sistem perbudakan pada waktu itu. 但是 William 神使用他成为一个当时的那个奴隶制度的改良。 Jadi bayangkan pada waktu itu perbudakan sangat umum, tapi William melawan perbudakan itu. 那个时候有奴隶的制度，就是把奴隶当作生意去买卖。但是 William 有他的任务，他要处置这一切奴隶的制度。 Dia bukan orang miskin, dia orang kaya. William 是一个富有的人， Tapi dia menentang sistem perbudakan itu sehingga akhirnya hukum anti perbudakan terjadi, diizinkan. 因为他的奋斗20年以后，他的奴隶成为实现英国放弃了一个奴隶制度。
Sehingga katanya ada 800.000 Buddha-Buddha yang dibebaskan pada waktu itu. 所以那个时候有80万的努力可以得自由。 Jadi bukan hal yang mustahil orang yang dipakai Tuhan melawan sistem yang korup pada waktu itu. 那么对神来说，做一个大的工作是神愿意行出来的。 Nah Bapak Ibu, kita selain dipanggil oleh Tuhan, kita juga diberkati oleh Tuhan. 神常常招了我们，而且赐福给我们。 Allah memberkati dan memelihara kita untuk hidup berkarya bagi kerajaan Allah. 那么神赐福我们是为了一个目标，使我们也可以服侍神的国度。 Coba perhatikan Yeremia pasal 29 ayat 5 dan 6. 我们去看刚才的29章第5、第6节。 Di tengah-tengah bangsa yang frustasi, firman Tuhan mengatakan demikian. 在这失望的一个民族当中，神将向他们说话。 Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun-kebun, kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. 那么神也对以色列人讲，允许你们要盖房屋，住在其中，栽种田园，吃其中所产的，要娶一个太太，生儿女，为你们生儿子女儿。 Jadi Bapak Ibu, walaupun bangsa Israel itu hidupnya tidak ideal, tidak punya masa depan, tapi justru Tuhan menyuruh mereka, memelihara mereka. 那个时候以色列人根本没有前途，但是神是给他们一个允许，他们可以生养儿子。 Tuhan memberikan mereka kehidupan, pekerjaan, keluarga, masa depan, dan kesempatan untuk berkarya. 神给他们生活，给他们工作，给他们许多正常健康的日子。 Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat, kita tentunya lebih baik daripada bangsa Israel waktu itu. 甚至于比他们过去更好。 Kita ini diberkati dengan pekerjaan, dengan ekonomi atau status yang lebih baik. 我们今天所经历的比那个时候的犹太人更好。 Tapi Tuhan memberkati kita bukan supaya kita lebih nyaman untuk diri kita sendiri. 但是神师傅我们，并不是我们自私用于我们自己的一个。 Tuhan memberkati kita Bapak Ibu supaya lebih banyak orang bisa mengenal kebaikan Tuhan. 那么神师傅我们每个人，使我们可以成为他福音的管道，让许多生命可以认识神。 Jadi Bapak Ibu jangan seperti orang Kristen yang bawa ember ke gereja-gereja kemana-mana untuk cari berkat gitu ya. 所以我们不要像许多人带着一个盆子到处去找神所赐的福。 Kita jangan menjadi ember yang mengumpulkan berkat, tapi kita harus jadi saluran yang menyampaikan berkat 我 Tuhan. 们不是单单领受祝福的人，但是我们要分享给许多的人。 Kita ini sudah diberkati Tuhan Bapak Ibu, cuma kita seringkali tidak sadar. 其实神很大的祝福已经赐给我们，只是许多时候我们有觉悟。 Mari kita lihat satu contoh di dalam Alkitab, yaitu Daniel. 那么再看从圣经看一个人物，就是但以理。 Daniel ini adalah anak muda yang sangat punya potensi sekali. 但以理是有前途、有聪明的孩子。 Dia bersama dengan teman-temannya, Bapak Ibu pernah dengar ya, Sapernego. Kemudian mereka ditawan oleh bangsa Babel karena kepintaran mereka. 他和2位朋友也是被掳到巴比伦国家，因为他们3个人是一个聪明的少年人。 Nah, Daniel di dalam hidup sebagai orang buangan, orang minoritas di lingkungan yang tidak mendukung imannya, tetapi di sana justru Tuhan memakai Daniel. 但以理与他的朋友是处在一个不利的国家，是被掳掠的国家，但是他在那个地方，上帝是可以使用的。 Ini juga bukan cerita dongeng Bapak Ibu, ini cerita nyata. 这是圣经所记载的。 Karena mungkin waktu saya tidak bisa cerita banyak mengenai Daniel Bapak Ibu. 可能我要讲许多关于但以理的事。 Bagaimana dia diberkati Tuhan, bagaimana dia dipakai Tuhan. 神怎么样使用他，赐福他。 Daniel walaupun secara iman dia minoritas sekali berbeda imannya dengan bangsa-bangsa atau orang-orang sekelilingnya, pejabat-pejabat sekelilingnya. 但以理虽然身在外邦，而且在以
教徒的宗教信仰重， Tapi akhirnya Tuhan benar-benar memberkati Daniel dan memakai Daniel. 但是神师傅但以理而且使用他。 Bapak Ibu kalau mau lebih memahami kisahnya, silakan membaca kitab Daniel ya. 那么也可以从但以理书去明白。 Nah, Daniel diberkati sama kita juga diberkati oleh Tuhan di dalam banyak hal, Bapak Ibu. 但以理蒙神祝福，今天其实神也在许多上祝福了我们每个人。 Itu ada list, kita diberkati dalam pendidikan, kita diberkati dalam kesehatan, kemampuan, pekerjaan, bisnis, pengalaman, uang, jaringan, jabatan, kesempatan. 我们可以看荧幕上神师傅的许多的福气，就是我们受着好的教育，我们可以有好的健康，我们有许多能力与机会，我们可以做生意，还有许多好处。 Di sana mungkin ada 10, walaupun kita tidak 10-10-nya, tapi pasti kita diberkati dalam hal-hal itu. 我们相信每个人都经历神很多的祝福。 Tapi Bapak Ibu ingatlah bahwa kita diberkati Tuhan itu bukan hanya untuk tujuan kita. 我们再次提醒我们大家，神祝福并不是神要我们自己享用，让我们可以成为分享祝福别人。 Saya suka dengan statement ini mengatakan being blessed is not the destination, it is the preparation for the mission. Artinya kalau kita diberkati itu bukan tujuan akhir, tapi itu adalah persiapan kita melayani misi Tuhan. 这次祝福不是一切的目标完成了，但是为了要成为我们可以成为神所使用做他的工作。 Mari Bapak Ibu kita lihat bagaimana kita bisa memberkati ini. 我们看神怎么样祝福我们。 Allah memakai kita, setiap kita untuk mengusahakan kesejahteraan bagi bangsa atau bagi kota kita. 神要使用我们，使我们成为我们居住的城市，我们的国家成为蒙福。 Perhatikan ayat 7 mengatakan demikian. 第7节这样写道： Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. 第7节这样写道：我使你们被掳到的哪城，你们要为哪城求平安，为哪城祷告耶和华。 Jadi Bapak Ibu kepada bangsa yang frustrasi di tempat penjajahan, Tuhan mengingatkan, usahakan kesejahteraan kota, berdoalah kepada Tuhan. 虽然以色列人在以国被掳去，但是神仍然给他们讲的一个使命，就是要为他们住的地方、为他们住的城市祷告，求平安。 Mungkin bangsa Israel waktu itu sudah mengira, oh Tuhan sudah meninggalkan mereka. 可能那个时候以色列人觉得神已经离弃了他们。 Mungkin kita juga yang dalam keadaan yang tidak enak, mungkin sudah frustrasi, banyak masalah, kita pikir, Tuhan sudah jauh Bapak. 今天我们可能经历困难，经历许多事，我们也觉得神已经离开了我。 Mungkin ada yang sedang bergumul dalam pekerjaan, dalam pergumulan sakit penyakit, merasa, oh Tuhan sudah meninggalkan saya. 今天我们相信有些人在许多事上征战，在工作上，甚至于经历疾病，觉得神已经离开了我。 Tapi Bapak Ibu, saya mau katakan sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kita. 所以你们要记得神的意思，我们是神已经蒙召的人，不要奢望。 Kita lihat bangsa Israel ini walaupun mereka dibuang, tetapi ada firman Tuhan mengatakan, berdoalah, aku akan mendengarkannya. 正如以色列人被人罪放弃，但是神对他说：“你要求我的名，求平安。” Dan kata usahakan kesejahteraan kota itu sangat penting sekali Bapak Ibu. 那么这里讲到你要努力为你住的城市祷告，非常重要的一个信息。 Kata kesejahteraan dipakai kata shalom atau salam. 那么就是平安这个字。 Shalom itu bukan sekedar tidak ada perang atau tidak ada konflik. 那么平安并不是说没有征战，没有挑战。 Shalom itu berbicara satu kehidupan yang utuh, ada damai, ada aman, adil, mengalami kebaikan Tuhan. 那么 shalom 的意思就是说有
完整的有和平、有安全，还有公义。 Kadang-kadang saya juga pikir gimana ya orang di dalam penjajahan, tapi Tuhan suruh mengatakan usahakanlah ada shalom di sekelilingmu. 我自己去思想，那么一个亡国的人民，怎么可能有盼望可以有平安？ Usahakan kesejahteraan di kotamu, di sekelilingmu. 你们要为你的地方求平安。 Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang ini banyak orang yang nyinyir atau suka menyindir pemerintah mungkin ya. 那么近来我们有许多人就是发言人，常常发牢骚。 Tapi mari kita lihat firman Tuhan, janganlah kita nyinyir dengan pemerintah, tapi doakan dan usahakan sekitarmu, kesejahteraan di sekitarmu. 所以我们要休息，不再发言言，让我们看我们的周围，为我们的地方求平安。 Apa yang kau bisa lakukan bagi sekotamu, sekelilingmu, kesejahteraan itu? 那么你可以在你周围的人、你的城市、你的国家做什么事呢？ Paling tidak Bapak Ibu kita bisa berdoa ya untuk negara dan bangsa kita. 最起码的，我们可以为这些事向神祷告。 Kalau kita nggak pernah mendoakan negara dan bangsa, bagaimana kita bisa berbuat lebih lanjut lagi? 如果我们不愿意我们的国家平安，我们怎么样有前途？ Dan kedua, kita hidup di dalam integritas, bekerja dengan berintegritas. 第二就是我们要有一个整合的一个生命。 Kalau kita sering mengkritik, wah pejabat ini korupsi, ini korupsi, bagaimana dengan diri kita? 我们天天常常发言言，那么我们的日子有怎么样有好的质量？ Apakah kita juga tidak sadar, tidak secara langsung juga sering melakukan korupsi di tempat kita? 是不是不知不觉我们也有许多贪污的事？ Mungkin artinya bukan korupsi uang atasan atau perusahaan kita, bukan itu maksud saya. 可能我们不是在金钱上有贪污。 Bagaimana kita tidak hidup bertanggung jawab dengan talenta, dengan segala yang Tuhan berikan kepada kita. 但是神给我们许多的恩赐，我们没有为他行出来，就叫做贪污。 Ada orang-orang yang ditempatkan di sekeliling kita, bagaimana sikap kita kepada mereka. 我们周围有许多的人，我们怎么样对他们有一个好的态度？ Ada hidup yang berbagi, yang bermisi juga kepada orang-orang di sekitar kita. 我们该休息，怎么样分担去分享？ Kita bukan hanya memanipulasi karyawan-karyawan atau pegawai kita. 特别对我们员工。 Bukan memanipulasi, bukan mengeksploitasi mereka saja. 不是要单单要从他们身上得着好处。 Tapi memperhatikan kesejahteraan karyawan, pegawai-pegawai kita. 你们是不是也注意到他们需要的福利？ Saya sangat mengapresiasi kalau ada jemaat yang sangat sopan, sangat baik kepada karyawan, pegawai, supir, bahkan pembantu rumah tangga ya. 我很赞赏，如果我们中间有人对他的下属、对他仆人、对他司机都有很好的态度。 Tapi jangan saudara pikir, wah itu kalau terlalu dimanja, ngelama istilahnya ya, nanti naik kepala ke atas 反 kepala. 正我们教导我们对他好的时候，那么他就没有礼貌。 Tapi Bapak Ibu itu urusan dia, asalkan kita sudah melakukan bagian kita. 其实那只是他自己在神面前的态度，我们理当有一个好的榜样。 Ya kita bisa berbagi di dalam banyak hal Bapak Ibu. 我们在许多事上可以跟别人分享分担。 Kehadiran kita apakah menjadi berkat bagi sekeliling kita? 我们应该成为我们周围的祝福。 Nah, ada tokoh di Alkitab yang luar biasa yaitu Esther. 那么圣经也就在一个很伟大的人物，就是以斯帖。 Mana Bu Esther? Bukan Esther ini, Esther yang di Alkitab ya. 那是圣经记载的以斯帖。 Kita lihat Esther itu diberkati Tuhan untuk memberkati bangsanya. 那么神师傅以斯帖使以色列人借着他蒙福。 Esther ya, kalau Bapak Ibu mau tahu lagi kisahnya yang ini kita sisa real baca kitab Esther Bapak Ibu. 如果你们要看，就读以斯帖书。 Bagaimana dia itu dipakai Tuhan, dipilih Tuhan, akhirnya menjadi ratu ya daripada raja waktu itu. 神师傅他使他成为那个时候的王后。
Ya, Esther hidup di Persia sebagai minoritas, namun diberkati Tuhan dengan jabatan sebagai Ratu Persia. Esther 虽然既在波斯国王，但是她可以成为波斯国的王后。 Dia bisa tutup mata melihat bangsanya di luar istana yang menderita, Bapak Ibu. 她可以不去管那么皇宫以外的人。 Tetapi pamannya Mordekai mengatakan perkataan yang luar biasa bagusnya. 他叔父对摩特盖对他说了一句很重要的话。 Ketika Esther sedang bingung gimana cara menolong bangsanya ini. 那么摩特盖对以色列说，因为那个时候犹太人正在危险当中，你该怎么样行？ Mordekai berkata kepadanya, siapa tahu untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. 圣经写到，对摩特盖对以色列讲说：“燕子你到这过来，不是今天的机会吗？”就是说，意思说，当以色列成为王后是神的旨意，以后要为以色列人做工。 Artinya Tuhan mau pakai Esther untuk menjadi berkat atau penolong bagi bangsanya. 那么意思就是说，以色列可以成为以色列人祝福，而且可以救以色列人。 Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saat ini Bapak Ibu diberkati Tuhan. 所以今天如果神大大的祝福你们， Kita mau bertanya Tuhan, untuk saat ini apa yang kau mau pakai dalam diri saya? 所以你应该向神求问：神，你要我对别人做什么事？ Bapak Ibu jangan pikir, wah saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Di negara ini kita orang minoritas bisa berbuat apa Bapak Ibu? 能不能够说我什么事都不能做？特别在这里，我们是少数民族，我们怎么样为国家做大事？ Ya Bapak Ibu, karena waktu saya hanya singkat saja mengatakan akan dua orang ini, yaitu Nick Vujicic dan Robert Reed. 那我在这里要讲两个人的故事，就是 Nick Vujicic，还有一个是 Robert Reed。 Dua orang ini ada dua orang yang cacat tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. 那么这两个人都是身上有残疾的人。 Kita mungkin lebih sempurna dari mereka berdua karena kita punya tangan, semua kita sehat. 我们比他们很健康，我们都两手两脚，那两个手两个就剩下来都没有。 Kalau kita lihat Nick sudah jelas dia nggak punya kaki, nggak punya tangan. Tapi kita lihat Robert Reed, dia orang yang lumpuh, bahkan bicaranya pula gagap. 那我们再看一个人，就是 Robert， 他也是一个有残疾，但是不能够自己行动的人。 Tapi Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa setiap kita Bapak Ibu kalau dipakai Tuhan, walaupun dalam keterbatasan kelemahan, Tuhan akan memperlengkapi kita. 所以我们从这里看到，我们虽然是成为软弱的人，非常有限的人，如果你愿意，神仍然可以再借着你做他的工作。 Kalau kita mau berserah kepada Tuhan. 如果我们愿意顺从上帝。 Jadi Bapak Ibu, bangsa Israel di Babel bukan bersembunyi, mereka di sana untuk menjadi berkat. 那么以色列人虽然被掳到巴比伦，他们成为亡国奴，但是却可以成为神所使用的祝福。 Demikian pula sebagai umat Tuhan, orang percaya, kita tidak dipanggil hanya untuk bertahan dalam hidup, hanya untuk menerima berkat. 所以今天我们蒙召成为神所选召的人，也不是单单领受他的祝福。 Tapi Tuhan mau memanggil setiap pribadi yang ada di tempat ini untuk menjadi berkat. 但是神召我们每一个人要成为他的祝福。 Kita tidak lagi berpikir kapan ya kabur saja dari Indonesia. 我们可能有许多时候叫做因你为先，然后倒不如去跑外国。 Tapi mari kita stay, kita berjuang untuk Indonesia. 让我们为我们国家坚持为他们服务。 Karena ada satu ayat yang begitu penting juga yang Paulus katakan di Efesus pasal 2 ayat 10. 那么雅各书第2章， Efesus. 对不起，以弗所书 2章10节. 第2章10节这样写道。 Yang mengatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini semua diciptakan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan mau kita hidup di dalamnya. 圣经以弗所书第2章第10节这样说：我们也是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，
就是上帝所预备叫我们醒出来。 Setiap kita dipanggil, diberkati untuk memberkati. 神呼召我们、祝福我们，是为了我们要成为别人的祝福。 Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. 愿神赐福我们每个人。 Mari kita renungkan kembali firman Tuhan. 我们再次反思今天的信息。 Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Ajar kami untuk makin mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah yang mempunyai rencana di dalam kehidupan setiap kami. Karena Engkau telah menebus kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi umat-Mu. Kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Namun ampuni Tuhan, kami seringkali terlalu egois, kami terlalu mementingkan diri sendiri. Kami tidak bersandar Tuhan, kami tidak mengandalkan Tuhan yang punya rencana. Kami maunya sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kami. Firman Tuhan pagi hari ini kiranya boleh menyadarkan bahwa setiap kami ada di negara ini. Setiap kami ada di tempat di mana Tuhan tempatkan kami. Baik itu dalam pekerjaan, perusahaan, dalam bisnis, di dalam keluarga. Tuhan, kami mau percaya bahwa Engkau punya rencana. Engkau memanggil kami, menempatkan kami di dalam hal ini. Dan Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tapi Tuhan sudah memberkati kami Tuhan dengan segala yang kami alami ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau memberkati kami bukan supaya kami nikmati sendiri, tapi kami menjadi saluran berkat Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami. Karena itu Tuhan, tolonglah supaya firman Tuhan ini terus berbicara kepada kami, dan kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan di dalam hidup kami selama yang Tuhan masih berikan pada kami ini. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu, baik yang mengikuti ibadah secara di rumah Tuhan, secara onsite, maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon doa ini semua. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur pagi ini kita boleh mendengar firman Tuhan yang indah mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi segala bangsa. Dan sekali lagi biarlah kita boleh menghidupinya di tengah kehidupan kita. Nah, mewakili hamba Tuhan majelis, kami mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Kango yang sudah memberitakan firman Tuhan bagi kita sekalian. Nah, Bapak Ibu meresponi firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan sedikit pengumuman Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan paket peduli kasih Bapak Ibu. Ada 1000 paket yang kemudian akan kita bagikan untuk mereka yang bekerja membersihkan kota Surabaya. Nah Bapak Ibu, kami bersyukur Bapak Ibu sudah terlibat dan 1000 paket itu terpenuhi semua Bapak Ibu. Nah ini puji Tuhan. Terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu sekalian untuk pengadaan paket peduli kasih. Besok tanggal 17 tepatnya GKA Gloria Pacar ini akan menjadi berkat ya seperti firman Tuhan yang kita dengar tadi untuk mereka yang bekerja membersihkan kota Surabaya. Kita akan berkumpul di kantor Dinas Lingkungan Hidup Surabaya. Panitia dan beberapa jemaat yang terlibat akan membagikan paket itu. Bapak Ibu doakan supaya besok acaranya lancar ya. Yang kedua Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah hari Rabu ini, minggu ini Bapak Ibu,
akan diadakan Mission Worship Night. Mari Bapak Ibu kita kobarkan semangat atau api penginjilan kita melalui acara ini. Jadi mengundang Bapak Ibu untuk boleh hadir dalam acara ini hari Rabu pukul 6. Itu ada makan bersama dulu, baru kemudian 6.45 kita akan memulai acara kita, yaitu Mission Worship Night. Mari kita hadir bersama-sama, kita berdoa, kita kobarkan api semangat kita menjadi terang bagi segala bangsa, menjadi berkat dan menjadi terang Injil dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu mari hadir hari Rabu ini pukul 6 sore, makan bersama, kemudian 6.45 kita akan memulai acara kita, yaitu Mission Worship Night. Nah, mari kita di tengah hidup kita jadi berkat bagi keluarga, daya bagi gereja, dan terang bagi bangsa-bangsa. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, kita akan menjalankan persembahan yang sudah kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. 聚会我们要进行奉献。 Hari ini ada 2 kali persembahan selama bulan misi. Persembahan pertama di kantong merah untuk persembahan operasional gereja dan di kantong biru untuk persembahan misi. 我们今天有2支的奉献，就是红带子是教会经常会，那么蓝带子是支持财传的工作。 Bapak Ibu yang memberikan persembahan misi melalui transfer atau QRIS, mohon di nominal yang terakhir diberi angka 5. 那么你们要从网络上来捐存的话，请你们后面加一个5。 Kita pujikan, kemanapun ku diutusnya, ku mau ikut. Ini adalah lagu tema dari bulan misi. 我们要唱一首诗，解释财传的一个歌词。 Kemanapun ku diutusnya di laut dan samudra, di bukit atau gunungan dan medan peperangan, dengan lembut Dia panggilku, mengutusku pergi. Dengan hati selalu jawab, kemanapun ku mau pergi. Kemanapun ku diutusnya di laut dan samudra, untuk mengabarkan Injilnya, setia melayaninya. Musik saja memuji Tuhan. Dengan kasih Dia menyuruhku mengabarkan Injilnya, membawa mereka yang tersesat pulang ke pangkuannya. Mari jemaat dipersilakan berdiri. 大家起立。 Kita akan menyanyikan ayat kedua. Dengan kasih yang menyuruhku mengabarkan Injilnya, membawa
Doa persembahan mohon dengan kasih, siap semua memimpin. 请谢师们祷告。亲爱的天父，我们满心的献上感谢，你爱我们，你拯救我们从罪恶中得以出来，让我们能够成为你的儿女，这个是何等大的福气，我们献上感谢你。主啊，今天我们听见你的话语，叫我们每一个人要成为人的祝福。我们不但在从你那里多做许许多多的祝福，但是神啊，这个时候你要我们每一个人要掏出你给我们的祝福，来使别人能够得着帮助。天父，求你使用我们，给我们听见你的话语，我们能够明白你的真理，来以你的真理一同在我们的生活上来施行出来。主啊，我们也感谢你，你给我们这个机会，奉献的机会，我们也献上感谢。借着我们的奉献，使教会得以复兴；借着我们的奉献，使许多人能够得着你的真理。天父，我们不论做什么，我们只要以荣耀你的名为圣。我们要献上感谢你。我们每一个人前面的道路，也求你与我们同在。我们不论在哪里，都要为你发光。我们不论在哪里，要成为别人的祝福。我们献上感谢你，祷告，乃是奉靠主耶稣基督圣名恳求的。阿们。 Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kita akan undur dari ibadah pagi hari ini kembali ke tempat kita masing-masing. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Yan wo Ju Yesu de en dian, Sang Di de ci ai, 以圣灵的感动，以从弟兄姐妹从今直到永远， dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, ibadah selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan memberkati. 谢谢大家。